Halo, Assalamualaikum. Lama tak buat video sebenarnya, video konten sebenarnya. Tapi, yalah, uh, semenjak belakangan ni agak sibuk jugalah cerita dia. Memang, yalah, kelang kabut dengan macam-macam benda cerita dia. So, hari ni kita nak cerita tentang padu lah cerita dia. Okey, kita tahu kerajaan dah tetapkan tarikh akhir untuk padu adalah pada 31 Mac dia katanya, hari akhir untuk padu. Kan? Jadi kelang kabutlah ramai orang yang nak install, nak register, nak daftar, nak isi maklumat dalam padu. Aku personally aku tak buat masa ni. Aku rasa bukan ada kepentingan untuk aku mengisi ni. Kalau nak katakan sebab subsidi atau sebagainya tu, ya betul, ada satu benda yang penting dekat situ lah, kita nak tahu juga. Tapi bila kita tengok dari satu segi lah kan cerita dia, aku melihat benda ni lebih kurang macam kes kita pernah berlaku pada kes vaksin dulu, di mana semua orang dikatakan kena daftar untuk dapatkan vaksin sebagainya. Maknanya kalau yang mana tak daftar ni akan ada macam-macam sekatan lah, macam-macam tindakan, yalah, macam-macam kekangan yang akan berlaku jika tidak mendaftar untuk mendapatkan vaksin. Tapi bila akhirnya berlaku, orang vaksin dengan orang yang tak vaksin sama je. Tak ada apa beza pun. Tak ada sekatan, dia tetap juga mendapat perubatan yang sama dekat hospital, servis yang sama, everything yang apa-apa saja pun sama je cerita dia. Sama orang yang yang tak mengambil vaksin dengan orang yang ambil vaksin, dua-dua sama, tak ada apa beza antara dua-duanya. Jadi dalam kes padu ni aku rasa dia akan jadi benda yang lebih kurang sama juga cerita dia. Jadi aku rasa macam sorry to say lah kan, dekat dalam padu ni sebenarnya cerita dia, kalau dikatakan sebagai subsidi, katanya kalau tak register, tak daftar dan tak isi maklumat dalam tu nanti tak dapat subsidi besar-besar dan sebagainya. Aku cuma nak tanya satu je, adakah orang yang T20 atau yalah tak kisahlah sebenarnya, adakah mereka tidak layak untuk mendapat subsidi? Wahai mereka adalah warga negara Malaysia. That's why, dan hak-hak mereka tersenarai dan jadi dijamin dalam perlembagaan. Adakah mereka tidak layak untuk dapat subsidi? Soalan dia. Kan? Ya, benda ni kerajaan tak dapat nak bagi justification lagi sampai hari ni. Menteri Rafizi Ramli pun masih berpusing-pusing lagi tentang benda ni cerita dia. Soalan yang dinyatakan mengatakan bahawa okey, hanya certain orang je layak akan dapat subsidi sebagainya kan. Subsidi, tak kisahlah apa pun subsidi pun. Soalan dia macam tadilah balik. Ada sebab subsidi, hak-hak tu terjamin dalam perlembagaan. Jadi kalau tiba-tiba kau tak dapat hak-hak yang dijamin dalam perlembagaan, apa beza kau dengan warga asing cerita dia? Apa beza kau sebagai warga negara Malaysia? Apa kata macam apa bagus kau jadi warga negara Malaysia? Kalau kau warga negara Malaysia, pasport sama, kita pasport sama, IC sama, semua orang sama. Yang membezakan label yang diletakkan oleh kerajaan, T20, M40, B40 cerita dia. Tapi last kau serupa macam kasta bawahan warga asing aje. Bahal kau yang bayar cukai, kau yang buatlah semua segala-galanya cerita dia. Kan? Bukanlah kata kau tak lari daripada cukai dan sebagainya. Kau tetap bayar cukai, kau tetaplah dikenakan atas macam-macam charge yang ditetapkan oleh kerajaan gitu dia. Tiba-tiba kau tak layak untuk satu benda tu. Dan that's why lah aku cakap sebenarnya kesan yang dikatakan tak boleh dapat subsidi dan sebagainya, semuanya boleh dicabar di mahkamah nanti ya. Jadi aku ambil sikap tunggu dan lihat sajalah gitu dia. Sebab akan ada orang akan membawa kes ni ke mahkamah, gitu dia. Akan bawa benda-benda ni akan ke mahkamah. Jadi aku nak tunggu siapa yang akan bawa benda ni cerita dia. Sebab terang-terang aku cakap benda ni tak macam ada something yang tak kena cerita dia. Nak cakap kan kita cakap lebih-lebih kan orang kata palatau dan sebagainya kan cerita dia. Kan? Tapi fikir logik akal lah cerita dia. Adakah seorang warga negara Malaysia T20
tak kisahlah T20 ke M40 yang mereka tidak layak untuk dapat subsidi. Aku tak nak kata, aku tak bukanlah nak backup T20 sangat pun gitu dia. Tapi adakah orang-orang yang apa kata, yang tak ada, bukan setakat tidak mendaftar ke sebagainya. Adakah ada sebagai rakyat Malaysia kau tak berhak untuk dapat subsidi? Itu soalan dia. Soalan dia general. Adakah sebagai warga negara Malaysia engkau tak layak dapat subsidi? Cerita dia. Atas dasar apa? Atas dasar kedudukan ekonomi kau bagus, cerita dia. Kan? Cerita dia. Engkau rakyat Malaysia, kau berhak dapat apa-apa hak sama rata seperti mana yang lain, seperti mana yang telah ditetapkan dalam perlembagaan, cerita dia. Sekarang kita pegang perlembagaan. Katanya perlembagaan ni letak paling tinggi sekali dalam negara Malaysia ni, cerita dia. Kan? Bila perlembagaan tu diletak pada kedudukan paling atas dalam Malaysia, maknanya kau kena terima hakikat lah bahawa semua orang adalah sama rata. Tak kira lah kau T20 ke M40 ke, dari sudut pandang kewarganegaraan dan hak-hak sebagai seorang warga negara, kau sama rata. Undi kau semua sama, cerita dia. Tak ada beza undi B40 dengan T20, tak ada beza, cerita dia. Setiap orang mempunyai undi yang sama, dikira nilai yang sama, cerita dia. Tapi bila tiba tang subsidi, engkau yang itu tak layak, cerita dia. Kan? Tak usah kata cerita banyak lah, tak usah cerita yang itu, cerita dia. Tak cerita yang RM100 itu hari ke apa kata pun tak dapat, banyak yang orang tak dapat. Yang dikatakan layak pun tak dapat juga, cerita dia. Macam mana cerita? Bukan, aku tak kisah yang itu bantuan kerajaan nak bagi. Aku itu bantuan yang kerajaan nak bagi, sumbangan ke apa, istilah dia tak kisahlah. Tapi yang aku point kan ialah sesuatu yang hak yang ditetapkan dalam perlembagaan. Maknanya setiap orang. Apa beza antara warga negara A dengan warga negara B? Ada kelas-kelas ke? Ada kasta-kasta ke dalam warga negara ni, cerita dia. Status warga negara ni. Maksud dia, kalau warga negara A, contoh dia, warga negara B40 kan, tak boleh masuk IPTA, contoh dia. Hanya TM40 dengan T20 saja yang boleh masuk. Tak boleh. Itu dia bang. Itu dia. Adakah anak-anak orang T20 tidak layak untuk masuk kolej komuniti ke atau yang lain-lain, gitu dia? Atau tak boleh mendapat pendidikan yang pendidikan di peringkat sekolah yang dia terpaksa pergi membayar untuk dapatkannya, gitu dia. Sedangkan dia warga negara, dia hak dia sebagai warga negara. Dan itu termaktub dalam perlembagaan, cerita dia. Aku nak korang fikir benda ni. Fikir benda ni masak-masak, cerita dia. Bukan benda ni yang kata benda ni main-main, cerita dia. Tak, that's why aku cakap. Padu ni pada aku tak tahu. Aku berkata daripada awal lagi, padu ni adalah semuanya untuk data untuk dirembat oleh Invoke. Itu je, Rafizi Ramli. Sorry to say. Ini sebab bukan cerita politik, tapi aku tak percaya dengan data tu. Disebabkan kenapa? Kenapa kita nak kena isi macam-macam benda, cerita dia. Satu hal, cerita dia. Dan aku bukan concern dekat stability data sebagainya. Aku concern sebagai dengan padu ni dia telah mengkastakan warga negara Malaysia. Ada beza-beza pula. Yang ini boleh, yang itu tak boleh, cerita dia. Betul tak? Kena faham. Korang kena faham bahawa sebagai seorang warga negara Malaysia, engkau berhak untuk seperti mana apa yang orang lain dapat, cerita dia. Kalau orang tu dapat pendidikan, kalau orang tu dapat kesihatan, sama-sama. Sebab undi kita sama-sama saja. Undi pun sama, so yang lain-lain pun sama, cerita dia. Kan? So, contoh dia, kalau gitu lepas ni, bolehlah. Kita iftar di masjid, kan? Yang iftar percuma ni masjid ni, percuma lah kan? Ada orang sponsor, cerita dia. T20 tak boleh pergi sebab dia tak layak. Sebab dia hanya iftar di masjid, hanya B40 saja boleh pergi. Ada bengong ke apa, cerita dia. Tak ada bang. Ni Malaysia, hak semua sama rata. Undi pun sama rata, semua sama rata, cerita dia. Sebab kita semua adalah sama, cerita dia. Tak ada beza antara satu sama lain. Kan? That's why sorry to say lah, aku menentang benda ni. Bukan menentang dari segi tu. Aku nampak benda ni bercanggah dengan hak-hak yang termaktub dalam perlembagaan. Aku tak semak lah perlembagaan. Tapi aku ada ingat benda ni, cerita dia. Aku pernah baca dulu tentang dalam perlembagaan, cerita dia. Dan aku belum semak lagi. Tapi insyaAllah aku akan semak kemudian. Tapi memang betul, seingat aku, memang hak itu sama rata untuk semua orang, cerita dia. Tak ada beza antara satu sama lain. Jadi korang fikir-fikir lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.